Assalamualaikum semua orang. Seperti biasa untuk segmen Ika, aku akan review beberapa anime yang aku suka, anime tu, dan aku akan recommendkan dalam channel YouTube Monkey Mouse ni. Untuk minggu ini, aku akan ceritakan kepada korang 5 anime yang berkisahkan tentang cinta di sekolah. Sebelum aku teruskan, apa kata korang subscribe bagi yang belum subscribe? Tempat yang kelima merupakan Sukigakirai atau dalam bahasa Inggerisnya As the Moon So Beautiful. Orang yang tengok anime ni, dia akan cakap kenapa anime Sukigakirai ni tak famous sedangkan cerita the best, jalan cerita the best. Sukigakirai ni mengisahkan tentang Kotaro Azumi yang merupakan pelajar kelab penulisan Akane Mizuno, merupakan pelajar ahli pasukan track di sekolah mereka tu. Di tahun ketiga mereka tu, mereka masuk di kelas yang sama. Pada awalnya Azumi dan juga Akane ni merupakan orang asing tau. Masa dia orang tahun pertama, tahun kedua dia orang tak pernah kelas sama dan dia orang tak pernah nak berbual ke apa ke. Waktu sekolah mereka ingin mengadakan sukan tahunan, of course lah semua pelajar akan terlibat sama. Azumi ni masuk ke dalam sukan larian track. Disebabkan Azumi ni dia masuk ke dalam acara sukan yang dimasuki oleh Akane, jadi of course lah diorang ni akan berjumpa dan akan berbual, bekerjasama untuk menangkan pasukan, betul tak? Dari situ mereka pun bertukar-tukar nombor dan diorang berkenal-kenalan. Satu hari Azumi ni dia macam beranikan diri, dia macam ajak Akane ni dating lah. Jadi Akane masa tu dia tak bagi jawapan lagi. Dia cakap bagi dia masa untuk berfikir. Waktu sekolah diorang pergi ke satu trip, di situ Akane menjawab soalan Azumi bahawa dia akan dating dengan Azumi. Dari situ diorang pun menjadilah pasangan couple yang baru. Diorang merahsiakan perhubungan mereka tu daripada kawan-kawan mereka. Beberapa hari selepas tu barulah kecoh satu sekolah bahawa Azumi dan juga Akane ni couple. Semua orang tak sangka lah sebab diorang ni macam dekat sekolah diorang tak pernah bercakap langsung kan. Macam tak nampak diorang berbual. Tiba-tiba bila dengar cerita yang Akane dan Azumi ni couple, diorang macam agak terperanjat lah sebab Akane ni kan atlet dekat sekolah tu, jadi dia pun famous lah. Sedangkan Azumi merupakan pelajar yang pendiam kat sekolah. Tambahan pula, Akane ni merupakan seorang pelajar yang pandai tau. Sedangkan Azumi merupakan pelajar yang aku kategorikan sebagai biasa lah. Dia tak pandai sangat dan tak bodoh sangat. Akane ni dia dapat tawaran masuk ke sekolah pandai untuk sekolah tinggi. Sedangkan Azumi ni dia macam nak sama sekolah dengan Akane tu, jadi dia pun berusaha. Dia belajar masuk kelas tuition, ambil periksa betul-betul, tapi tetap juga gagal masuk sekolah tu. Dari situ bermulalah perhubungan cinta jarak jauh mereka tu. Walaupun duduk jauh-jauh, tapi dia orang still contact each other. Seterusnya tempat yang keempat merupakan Tonari no Kaibutsu-kun ataupun dalam bahasa Inggerisnya My Little Monster. Anime ni merupakan kisah percintaan antara Haru Yoshida dan juga Shizuku Mizutani. Walaupun dia orang sekelas, tapi dia orang ni pada awalnya bukan kawan rapat lah. Sebab si Haru Yoshida ni sering tak datang sekolah disebabkan sikap dia yang samsing. Dalam anime ni kita tengok Haru Yoshida ni walaupun dia seorang yang samsing, tapi kalau dia dah sayang sesuatu tu ataupun seseorang, dia akan protect gila orang tu. Bukan nak kata dia panas baran ke apa, tapi kalau ada orang kacau, usik ke apa ke orang yang dia sayang ke benda yang dia sayang, dia akan belasah orang tu. Sebab itu dekat sekolah ramai yang takutkan Haru Yoshida. Tapi Haru Yoshida ni seorang yang sangat pandai, gifted lah. Dia mempunyai otak yang genius. Tak belajar pun tak apa, tapi dia dah pandai. Sama juga macam Shizuku Mizutani ni, dia seorang yang pandai sebab dia dekat kelas pun dia asyik menelaah buku je. Satu hari cikgu kelas dia mintalah Shizuku untuk menghantarkan homework kepada Haru Yoshida. Sebab Haru Yoshida pun dah lama tak datang sekolah kan, jadi dia pun datang. Dari situ dia orang pun berkenal-kenalan. Tak lama lepas tu Haru Yoshida pun mengatakan bahawa dia cintakan Shizuku Mizutani. Sedangkan Shizuku Mizutani masa tu dia macam tak suka Haru Yoshida tu kan. Dah kenapa kan? Bila Haru Yoshida masuk ke sekolah semula, apabila tiba waktu exam, tiba-tiba Shizuku tengok nama Haru Yoshida tu
tempat pertama. Jadi dia rasa macam menyesal pujuk Haru Yoshida tu masuk sekolah balik, belajar macam biasa. Sedangkan Shizuku di tempat yang kedua. Dalam anime ni, kalau korang tengok Haru Yoshida dengan Shizuku Mizutani ni, walaupun dia orang ni asyik bergaduh je kan, dia orang macam jealous antara masing-masing tu. Sebab Shizuku jealous dengan Haru walaupun dia tak belajar, tapi dia pandai gila. Manakala Haru Yoshida ni, dia geram dengan Shizuku sebab Shizuku ni asyik belajar je. Di situ dia orang asyik bergaduh je. Tapi dalam masa yang sama, dua orang ni masing-masing care antara satu sama lain. Seterusnya, tempat yang ketiga. Aku dah lebih kurang 4-5 kali repeat cerita ni sebab cerita dia sangat sweet, yang bertajuk Black Prince and Wolf Girl. Mengisahkan tentang Erika Shinohara, seorang pelajar perempuan sekolah tinggi yang terlalu desperate untuk mencari kawan dekat sekolah tinggi tu supaya dia tak keseorangan, dia tak macam tak lonely gitu. Dia pun berjumpalah dengan dua orang kawan dia ni jenis sosial, jadi dia sukalah. Tapi kawan dia dua orang ni ada boyfriend tau, sedangkan dia tak ada. Dari situ mereka cerita bahawa dia ada boyfriend yang sangat tinggi, yang sangat handsome. Satu hari tu dia pun pergi bandar, dia macam berfikirlah macam mana dia nak cari power yang macam yang dia cakap tu kan. Dia ternampaklah pula Kyoya Sata. Dia macam, wow, ini ciri-ciri boyfriend yang aku cakap tu. Dia pergi dekat dengan Kyoya Sata tu, dia datang dekat, dia ambil gambar orang tu senyap-senyap. Di sekolah, dia tunjukkan gambar yang dia tangkap tu dekat dua orang kawan dia tu. Inilah boyfriend aku, handsome tak? Tanpa disangka-sangka bahawa Kyoya Sata tu merupakan pelajar di sekolah yang sama. Dia orang pun macam, minta tolong Kyoya Sata ni supaya dia berpura-pura jadi boyfriend dia. Tapi tak disangka-sangka Kyoya Sata ni dia bersetuju untuk berpura-pura menjadi boyfriend kepada Erika Shinohara ni dengan satu syarat, iaitu Erika Shinohara mesti menjadi wolf girl untuk dia. Contoh, dia minta Erika ni buat itu, beli ini, pergi sana, pergi sini, dia akan suruh Erika kena jadi macam tak turut lah, buat je apa orang suruh kan, macam tu. Kyoya Sata ni juga merupakan pelajar famous kat sekolah tu. Semua orang panggil dia Prince. Dia mempunyai personality yang baik, semua orang sukakan dia. Bila Erika Shinohara ni dia dah tengok perangai sebenar Sata Kyoya ni, barulah dia tahu bahawa Sata Kyoya ni taklah sebaik yang disangka oleh orang-orang lain tu. Tapi lama-kelamaan Erika merasakan bahawa dia jatuh cinta dengan Sata Kyoya. Di tempat yang kedua adalah Maid Sama. Aku suka tengok jalan cerita dia. Sekolah tinggi Seka ni merupakan sekolah campur tau, lelaki dan perempuan. Tapi orang luar tengok sekolah tinggi Seka ni adalah sekolah tinggi untuk lelaki saja, sebab kebanyakan pelajar dia merupakan pelajar lelaki saja. Maknanya kumpulan pelajar perempuan tu menjadi minoriti. Ayuzawa Misaki ni dia bertekad untuk mengubah situasi sekolah tersebut. Berusaha keras untuk menjadi presiden perempuan pertama untuk sekolah tersebut. Presiden pelajar lah. Dia perform dalam sekolah tu. Semua benda dia boleh buat. Dan Ayuzawa Misaki ni terkenal dengan sikap dia yang garang, yang asyik marah-marah je kat sekolah kan. Kecuali garang kepada perempuan. Jadi dia macam lebihkan perempuan daripada lelaki. Ayuzawa Misaki ni dia mempunyai rahsia tau. Di luar bandar dia telah bekerja di dalam sebuah maid cafe. Bekerja sebagai pelayan yang memakai baju maid. Tujuan dia bekerja tu adalah untuk menampung keluarga dia. Dia berasal daripada keluarga susah. Mak dia hanya bekerja mengambil upah, manakala dia mempunyai seorang adik yang masih bersekolah. Waktu dia bekerja tu, tiba-tiba ada seorang pelajar sekolah dia yang sama, iaitu Usui Takumi, datang ke maid cafe tu. Dia pun macam terkejut tau. Usui Takumi dan juga Ayuzawa Misaki ni, dia orang macam ternampak each other tu. Dia orang terkejut. Wow. Ayuzawa Misaki ni explain kat Usui Takumi ni bahawa dia terpaksa kerja sambil belajar tu untuk menampung keluarga. Dia minta jasa baik Usui Takumi ni untuk merahsiakanlah benda tu supaya tidak dia hebohkan kat sekolah. Tapi macam biasalah budak lelaki kan, kalau dia dah tahu rahsia seseorang tu, dia akan keep forward benda tu. Usui Takumi ni dia menjadi regular customer dalam maid cafe tu. Ayuzawa Misaki ni dia macam tak selesa lah tengok Usui Takumi ni asyik datang je. Dia macam rasa diri dia tergugat tau.
Usui merasakan bahawa dia mula minat dengan Ayuzawa Misaki sebab dia rasa Ayuzawa Misaki lain daripada perempuan lain. Usui ni dia dah mengatakan kepada Ayuzawa Misaki bahawa dia suka Ayuzawa Misaki, tapi Ayuzawa Misaki ni dia tolak Usui Takumi tu, dia tak nak. Dia merasakan bahawa Usui Takumi ni sahaja nak mempermainkan perempuan sebab dia tahu Usui Takumi dekat sekolah ramai perempuan yang minatkan dia. Seterusnya, anime di tempat yang pertama iaitu Horimiya. Dalam anime ni, Hori-san dan juga Miyamura ni merupakan pelajar satu kelas tau. Walaupun diorang satu kelas, tapi diorang ni tak pernah berbual, tak pernah bercakap, diorang tak berkawan lah. Mia merupakan pelajar lelaki, dia seorang yang pendiam, ada sisi gelap, jadi semua orang macam tak nak dekat. Sedangkan Hori-san merupakan pelajar perempuan yang agak famous kat sekolah. Sampaikan pelajar lelaki daripada sekolah lain nak minta nombor telefon dia, nak berkenalan dengan Hori-san. Dekat sekolah dengan kat rumah, dia mempunyai personality atau watak yang berbeza. Sama juga macam Miyamura. Satu hari tu, Miyamura ni dia tolonglah adik kepada Hori-san, tolong adik dia dan bawa lah adik Hori-san ni balik ke rumah. Dari situ dia orang berjumpa. Disebabkan adik Hori-san ni suka kepada Miyamura-kun, adik Hori-san ni dia memintalah kepada kakak dia supaya memanggil Miyamura selalu ke rumah mereka untuk bermain-main bersama. Dari situ mereka kerap berjumpa each other. Hori-san dan Miyamura akhirnya jatuh cinta. Bagi Miyamura, dia rasa tak mungkin lah Hori-san suka kepada dia sebab dia pun dekat sekolah dia seorang yang pendiam, yang tak banyak kawan. Sedangkan Hori-san banyak kawan. Hori-san pun merasakan bahawa Miyamura tak suka dia sebab Miyamura pernah cakap dekat Hori-san bahawa Miyamura menganggap Hori-san sebagai kawan sahaja. Itulah sahaja senarai anime yang aku boleh recommendkan dekat korang. Kalau korang suka dengan video kali ni, korang like, dan jangan lupa kalau korang ada cadangan apa-apa, korang boleh komen dekat bawah. Bye!